Dengar tak je? Okey. Okey, boleh? Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Sarifah binti Cik Ali, Guru Besar SK Ketengah Jaya 2. Yang dihormati Barisan Guru Penolong Kanan Cikgu Nurhayati binti Muhammad, Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Zanariah binti Nawawi, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cikgu Aminuddin bin Rahman, Penolong Kanan Pendidikan Khas, yang dihormati barisan ahli panel serta rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada petang ini secara maya dalam majlis ilmu iaitu perkongsian amalan terbaik PDPR Siri 1. Rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian, PDPR bukan merupakan suatu situasi baru bagi semua guru-guru. Kita telah mengharungi PDPR lebih kurang 6 bulan. Sama ada suka atau tidak, kita semua harus mendepani cabaran ini dengan pelbagai kaedah dan ilmu. Oleh itu, majlis kita pada petang ini diadakan bertujuan untuk menyebar luas maklumat serta idea kaedah PDPR yang digunakan oleh ahli panel kita bagi menambahkan pengetahuan dan meningkatkan kemahiran rakan-rakan guru ke arah menyediakan suasana pembelajaran PDPR yang bermakna, efektif dan menyeronokkan. Sebelum memulakan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon keberkatan agar majlis kita berjalan lancar serta dirahmati Allah. Oleh itu, dijemput Ustaz Khairuddin untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Warga maya sekalian, majlis kita pada petang ini diteruskan dengan menjemput Cikgu Sarifah binti Cik Ali, Guru Besar SK Ketengah Jaya 2 bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis Cikgu Hayati yang berusaha guru-guru penolong kanan terutamanya penolong kanan pentadbiran, Cikgu Hayati, penolong kanan HEM, Cikgu Zanariah, penolong kanan Ko, Cikgu Izwan, penolong kanan pendidikan khas Cikgu Aminuddin dan seterusnya ahli-ahli panel pada pembentang pada petang ini dan juga guru-guru yang cikgu kasih sekalian. Okey, Alhamdulillah, cikgu tak nak bercakap panjang sebenarnya, kita nak teruskan dengan program kita. Alhamdulillah Alhamdulillah kita dapat realisasikan program kita pada petang ini, program yang sangat bermakna, perkongsian ilmu untuk semua dan untuk makluman juga program pada petang ini Ketua Panitia boleh jadikannya sebagai program satu program PLC untuk program pembangunan guru. Boleh masukkan dalam SKPMG yang bahagian program pembangunan guru. Jadi salah satu program yang ini hanya bukan program tak perlukan kertas kerja, cuma sekadar program PLC sahaja.
Okey, jadi boleh ni dan SU Ladap juga boleh masukkan ini dalam SKPLM sebagai satu program untuk mata kredit kita ya. Okey. Dan alhamdulillah terima kasih kepada semua pembentang yang sudi menyahut cabaran GB untuk sama-sama membuat pembentangan, berkongsi amalan terbaik PDPR yang telah mereka laksanakan. Alhamdulillah. Dan selepas ini cikgu akan teruskan pula dengan perkongsian jalinan jaringan, perkongsian amalan terbaik PDPR bersama dengan 3 buah negeri iaitu Perak, Pahang dan juga Terengganu. Kita 3 buah negeri dan kawan-kawan cikgu pun dah bersetuju insya-Allah pada minggu hadapan dan cikgu akan pilih salah seorang daripada guru kita untuk sebagai pembentang semasa program tersebut pada minggu hadapan insya-Allah. Dan kita akan libatkan semua guru kita bersama dengan 3 buah sekolah lagi ya. Jadi insya-Allah selepas ini akan ada lagi pelbagai perkongsian amalan terbaik PDPR bersama dengan sekolah-sekolah lain dalam negeri Terengganu dan cikgu pun dah berbincang dengan kawan-kawan cikgu dalam negeri Terengganu ini. Kita akan libatkan beberapa daerah dan juga perkongsian ilmu, perkongsian amalan PDPR khas untuk guru pendidikan khas. Ya, kita akan berkongsi bersama dengan guru pendidikan khas sekolah-sekolah yang lain insya-Allah Itu perancangan yang telah GB rancang dan insya-Allah kita akan cuba laksanakan dalam masa yang terdekat ini ya. Jadi harapan GB semoga pada petang ini perjalanan program kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita insya-Allah. Jadi sekian dahulu daripada GB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebabnya penat baru balik dari Marang. Okey. Okay, itu saja. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar atas ucapan itu tadi. Rakan-rakan sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan perkongsian amalan terbaik PDPR Siri 1. Majlis berbesar hati mengalu-alukan kehadiran ketiga-tiga ahli panel yang bersama kita pada petang ini. Untuk itu, izinkan saya perkenalkan dahulu panel kita iaitu Cikgu Jazura binti Jahari merupakan guru pendidikan khas yang berkelulusan KPLI pendidikan dalam bidang pendidikan khas di IPG Ipoh. Mempunyai pengalaman yang luas dan telah berkhidmat di 4 buah sekolah dan telah bertugas selama 11 tahun. Panel kita yang seterusnya iaitu Cikgu Kamariah binti Muhammad Nur. Beliau merupakan seorang guru yang sangat berpengalaman dan telah banyak menyumbang idea dan inovasi di dalam bidang pendidikan, terutamanya sepanjang pandemik ini dan juga di dalam PDPR. Beliau bertanggungjawab memperkenalkan library Maya Segaya dan juga sistem QR Code Nilam. Sikap beliau yang suka belajar dan optimis membolehkan beliau telah meraih pelbagai anugerah di peringkat negeri dan juga daerah sepanjang 15 tahun perkhidmatan beliau. Manakala pembentang kita yang terakhir, Cikgu Ruzina Alias Farhana binti Abdul Ghani merupakan seorang guru yang sangat kental dan sentiasa berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Beliau sangat meminati bidang IT dan merupakan pemegang diploma dalam bidang IT. Beliau menyambung pelajaran di peringkat KPLI di IPG Kota Baru dalam penkhususan matematik dan bahasa Inggeris, berpengalaman luas dalam pengajaran bahasa Inggeris dan telah mengajar selama 15 tahun. Ya, itu adalah lebih kurang perkongsian info tentang ahli-ahli panel kita pada petang ini. Jika ada kesilapan, mohon maaf ya. Untuk itu, majlis tanpa melengahkan masa, kita persilakan Cikgu Jazura binti Jahari, ahli panel kita yang pertama untuk berkongsi amalan PDPR, pengurusan diri di PPKI. Dengan ini mempersilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih moderator Cikgu Hayati, yang bersama Puan Guru Besar, Barisan Penolong Kanan dan guru-guru sekalian. Okey, hari ini saya nak share sedikit sahaja apa yang saya gunakan sepanjang PDPR. Okey, sekejap je. Apa yang saya kongsikan ni adalah bukan daripada saya sahaja, daripada saya ambil daripada kawan-kawan saya di PPKR yang mana macam apa cara dia orang yang saya rasa ni saya ambil dan saya gunakan. Okey. Nampak tak? Nampak. Dia lambat sikit. Laptop saya lambat. Tekan present. Okey. Okey, untuk hari ini saya mulakan dengan kali saya masuk kelas. Okey, ni induksi saya. Okey, untuk menarik minat murid, mulakan kelas. Setiap kali kelas, saya akan ada menggunakan video animasi ataupun poster jom masuk kelas. Okey, video animasi ni saya guna dengan menggunakan apps yang terdapat dalam iPhone. Ni saya bercontohnya. Okey, dah ready nak masuk kelas. Okey, kalau dah ready, okey, ambil buku, ambil pensel warna. Okey, tunggu cikgu punya arahan. Okey, dah. Okey, ambil pensel warna. 1, 2, 3, go! Okey, itu antara video animasi yang saya gunakan menggunakan apps yang terdapat dalam iPhone lah. Kawan-kawan yang guna Android boleh download Zepeto. Okey, nak download Zepeto, sekejap saya tunjuk satu yang boleh gunakan untuk download Zepeto. Zepeto ni kalau kita cikgu muzik ke atau cikgu PJ, dia bagus sebabnya dia menunjuk semua, dia tunjukkan keseluruhan badan kita. Kalau yang app saya guna tu dia tunjukkan separuh sahaja. Sekejap ya saya tunjuk. Sekejap saya share. Okey, ini yang saya tak guna Zepeto sebab saya guna iPhone. Jadi sekejap cikgu sekejap. Okey, dah. Okey, ni. Okey, saya share. Okey, ni antara dia terdapat banyak dalam YouTube cara-cara nak guna Zepeto ni. Satu dia punya kekurangan Zepeto ni dia kena bayar. Kejap saya tunjuk, lambat. Okey. Dia kena bayar sebabnya dia adalah yang berbayar. Nak download tu free, nak guna tu kena bayar. Okey, ni contoh dia. Kita boleh pilih macam-macam background. Kat rumah ke, langsir ke, apa-apa background yang ada. Tapi kalau okey, itu kalau saya gunakan itu untuk animasi lah. Kalau untuk video, kalau untuk gambar atau poster saya banyak gunakan Canva lah untuk menyiapkan poster saya sebab dia mudah kan. Terutama sekali Canva yang guna yang teacher education tu, yang education punya tu memang dia mudah lah. Sorry, minta maaf saya punya laptop lambat.
Okey, seterusnya. Okey, yang present ni pun saya menggunakan Canva. Saya tak gunakan present, guna PowerPoint. Saya direct je apa saya edit di Canva dan terus boleh present. Okey, ni contoh poster yang saya lakukan untuk orang kata mukadimah masuk kelas lah. Okey, seterusnya. Maaf, laptop saya memang lambat. Okey, untuk penyediaan video dan slide sejajar dengan SKPMG 4.1.1, guru merancang pelaksanaan PDPC. Okey, dengan kekangan murid saya yang kalau saya buat GM memang kata GB pun tahu kan seorang je masuk. Okey, jadi dengan kekangan saya sendiri yang suami bekerja dan saya seorang kena jaga anak. Jadi saya lebih bersedia untuk saya siapkan video yang saya dah rakam siap-siap dekat rumah malam dan pagi tu saya cuma buat penerangan sahaja. Okey. Ini antara video yang saya sediakan. Okey, video yang saya sediakan bagi video yang video yang menggunakan buku teks, saya menggunakan Canva. Saya ambil slide daripada Canva dan saya pindahkan ke PowerPoint. Okey, dekat PowerPoint tu nanti baru saya masukkan suara. Okey, gambar-gambar daripada buku teks tu saya ambil dalam Delima lah. Dalam akaun Delima kan ada buku teks digital. Saya ambil daripada situ dan cut and paste masukkan dalam video saya. Ini antara contoh video yang saya buat untuk pembelajaran yang menggunakan buku teks. Kak tu nak tutup balik tu sebelum pergi tengok betul tak pintu peti sejuk awak tu tertutup. Kalau tak memang bed elektrik akan jadi tinggi bila. Yang ketiga, gosok baju dalam kuantiti yang banyak seminggu sekali. Okey, sebab sekarang tak sekolah, awak tak gosok baju. Okey, kalau untuk subjek pengurusan diri ni, kita banyak menggunakan orang kata barang-barang maujud, simulasi, tunjuk cara. Jadi kebanyakan banyaklah juga video yang saya gunakan. Saya menggunakan model anak saya sendiri untuk tunjuk cara. Ini antara contoh video yang saya gunakan, menggunakan anak saya untuk tunjuk cara. Okay, ni aktiviti memasang butang baju. Okay, saya buat memasang butang baju, pakai seluar. Okay, video-video tu saya upload di YouTube untuk memudahkan ibu bapa. Tarik. Masukkan sampai banyak-banyak sikit. Okay. Tarik. Yeay, berjaya. Okay. Sekarang balik pula. Okay, seterusnya. Okey, bagi sesi pengajaran sejajar dengan PSKP 4.2, guru mengawal proses pembelajaran dan guru mengawal suasana pembelajaran dan guru membimbing murid. Okey, yang bagi aktiviti ini sama juga saya menggunakan tontonan video YouTube dan Google Meet. Tapi memang saya jarang sangat ber-Google Meet sebab memang murid masalah kekangan dia memang internet. Okey, penerangan bergambar. Okay. Okey, bagi murid pendidikan khas ni dia punya penerangan satu-satu. Jadi kalau saya punya sesi pelajaran, ini cikgu Yati banyak buat. Cikgu Yati masukkan gambar dan penerangan bawah. Jadi saya ambil guna apa yang Cikgu Yati buat. Supaya memudahkan murid. Okey, ini antara contoh sesi pengajaran saya. Sesi pengajaran saya saya letak gambar dan penerangan di bawah. Letak gambar, penerangan di bawah. Okey, gambar ni kadang tu saya ambil daripada video yang saya lakukan tu, saya screenshot dan letak balik di bawah tu untuk sesi pengajaran. Okey, yang ini adalah aktiviti saya ber-Google Meet membuat aiskrim bersama murid.
Okey, yang ini saya Google Meet lah sebabnya nak buat aiskrim. Tapi Google Meet ni seorang je yang masuk. Jadi untuk murid yang tak masuk tu saya akan video yang saya buat ni dan saya upload di YouTube. Ini antara contoh video saya Google Meet ni buat aiskrim murid. Yang ni murid saya baru nak buat aiskrim. Okey. Dah. Ya, sekali masukkan Milo. Okey. Seterusnya okey, bagi urusan penilaian pula, guru melaksanakan penilaian SKPNJ 4.5. Okey, penilaian yang saya lakukan. Okey, selepas sesi pembelajaran dan respon murid dalam kelas tu, untuk respon, saya minta murid-murid hantarkan gambar. Okey, yang bagi gambar takut, sedih, marah, gembira tu untuk sesi tajuk perasaan, emosi. Jadi murid-murid setiap tu hantar gambar pada saya lah. Okey, yang tengah gambar tu saya video call bagi macam aktiviti memakai baju, aktiviti memakai stokin, memakai kasut. Saya video call murid-murid, setiap murid untuk menunjuk cara pada saya macam mana dia orang pakai baju. Okey, dan saya boleh betulkan masa video call dilakukan lah. Okey, untuk yang bertulis pula saya juga menggunakan word wall dan juga live worksheets selain buku teks dan juga buku aktiviti. Okey, seterusnya. Okey, ini untuk ganjaran. Bagi ganjaran, saya setiap murid yang menghantar tugasan, okey, saya akan menampal stiker pada gambar yang dihantar tu menunjukkan dia yang terbaik. Okey, bagi kalau macam setiap bulan, murid-murid yang menghantar kerja dengan banyak akan diberi 3 star. Okey, murid yang kurang menghantar akan dapat 2 star. Juga murid yang jarang-jarang tu dapat 1 star. Okey, itu antara contoh ganjaran yang saya berikan kepada murid-murid yang berjaya menyiapkan kerja sekolah. Okey. Okey, terima kasih. Itu antara sharing saya, perkongsian saya bersama rakan-rakan. Okey, saya harap memberi manfaat dan salah silap boleh ni saya balik. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Jazura atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat dan bermakna. Okey, majlis kita pada petang ini diteruskan lagi dengan menjemput juruacara sekejap kalau ni kita boleh teruskan, kita boleh buat Q&A dulu. Untuk habis setiap sesi kita buat Q&A. Okey, beres-beres. Okey. Ada itu kita buka untuk soalan lah. Boleh. Kalau tak nak tanya melalui ni kita boleh chat kan Cikgu kat bawah ni? Boleh. Kalau ada nak persoalan yang lebih jelas lagi daripada Cikgu Jazura, boleh ni. Okey, cikgu boleh kemukakan persoalan ataupun sebarang pandangan untuk dikongsi bersama-sama. Kita buka sekejap. Okey, cikgu ada satu soalan Cikgu Jazura. Silakan cikgu. Maaf cikgu bertanya seketika. Okey, Cikgu Jazura sentiasa buat macam video kan, video yang berkaitan dengan setiap sesi pengajaran buat video sendiri kan untuk menunjukkan kefahaman kepada murid-murid tersebut lah. Okey, bagaimana feedback murid dengan dengan apa yang Cikgu Jazura kongsikan kepada mereka itu dalam setiap PDPR? Okey, cikgu. Bagi yang murid pendidikan khas ni orang yang sama sahaja masuk kelas tu kan. Saya fokus pada kelas 1, 2 ni lah yang ajar pengurusan diri ni. Okey, kelas ni ada 4 orang murid yang memang dia aktif dan dia menanti lah, alhamdulillah dia menanti kelas tu untuk aktiviti apa yang dilakukan sebabnya kebanyakan aktiviti yang kata perlu lakukan
pada ayat dia. Secara amali lah, secara amali. Okey, cumanya kekangan dia cikgu memang internet. Macam Faizah tu memang dia kata cikgu tak boleh masuk, cikgu tak boleh tengok. Itulah kekangan dia cikgu. Yang lain tu memang kekangan kami adalah internet murid-murid. Okey, maksudnya dengan aplikasi-aplikasi dan juga teknik-teknik yang Cikgu Jazura buat ni, maksudnya murid-murid tu rasa seronok lah untuk mengikuti PDPR tu, dan orang kata maksudnya dia orang tu tertunggu-tunggulah setiap kali kelas apa semua, sebab dia orang rasa mungkin dia rasa menarik benda tu. Kalau saya pagi-pagi tu saya bagi salam menggunakan animasi tu, adalah Haikal tu akan menjawab dulu, macam tu, adalah respon daripada dia. Ya, cikgu nampak video animasi tu sangat menarik. Itu digunakan sebagai seindaksi untuk murid-murid ataupun sebagai arahan? Kadang-kadang saya guna arahan, kadang-kadang saya guna seindaksi. Dia mengcover muka saya, tak backup. Kadang tak mandi. Okey. Betul, cikgu nampak animasi tu sangat menarik lah Cikgu Zahra tunjukkan. Dan memang kita boleh gunakan lah maksudnya mungkin ada cikgu-cikgu lain pun dah gunakan, tapi mungkin bagi GB rasa benda tu mungkin satu yang sangat menarik, yang awesome, yang fantastik lah, maksudnya bagi GB orang tua ni lah, orang muda-muda tu memang dia rasa benda tu bagi dia orang ni lah. Tapi kalau bagi budak-budak pun GB rasa benda ni pun memang sangat menarik lah kan, sebab mereka tak biasa dengan benda-benda gitu lah. Jadi macam satu perkara yang sangat menarik lah Okey. Itu tu memang glamour di TikTok cikgu. Ya. Tak tahulah. Yelah, GB ni kadang-kadang out of date sikit sebab orang tua, maklumlah Okey. Tahniah Cikgu Jazura, sangat menarik pembentangan. Tapi kalau kita boleh ni lagi, kita boleh maksudnya kita boleh kupas dengan lebih orang kata lebih ni lagi, nak benda tu akan mungkin lebih menarik lagi lah Okey. Tak apa, satu akan kongsian yang menarik, sangat menarik. Okey, adalah cikgu-cikgu lain. Katie, teruskan ni. Cikgu-cikgu lain yang nak tanya soalan. Okey, terima kasih Puan Guru Besar. Okey, ni ada satu lagi soalan. Video seindaksi guna Android tu boleh ke guna Android, boleh ke? Atau guna iPhone saja? Ada soalan daripada Cikgu Farhana kita. Okey, kalau yang saya tunjuk tu saya guna iPhone lah, guna Messenger dekat iPhone. Okey, kalau macam cikgu yang guna Android, macam saya kata boleh download Zepeto, boleh cari dekat YouTube Zepeto tu macam mana nak download dia. Tapi Zepeto tu saya rasa lagi menarik sebab memang kalau kata nak ajar murid senam aerobik pun tak adalah nampak kita yang senam aerobik, kartun yang senam aerobik, padahal kita yang berjoget macam tu. Jadi macam menarik lah benda tu. Kalau kena download daripada Zepeto daripada Play Store. Okey, terima kasih atas penerangan Cikgu Jazura. Saya rasa telah jelas lah Okey, seterusnya kita jemput ahli panel yang kedua iaitu Cikgu Kamariah binti Muhammad Nur. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Cikgu Hayati. Okay, untuk hari ini saya ingin berkongsi cara-cara yang biasa sahaja yang saya rasa semua orang tu memang buat macam inilah untuk PDPR.
Okey, untuk proses yang pertama menyediakan bahan pengajaran, merujuk di SKP, RPT dan buku teks. Okey, yang kedua, maklumat awal kepada murid. Okey, yang kita masukkan ke dalam grup WhatsApp. Suruh pergi kepada grup Telegram lah. Kalau saya akan bagi lebih kurang paling lewat pun setengah jam daripada kelas untuk remind supaya tengok pada grup Telegram kelas masing-masing. Okey, yang keempat, pengajaran menggunakan Google Meet, voice chat, buku teks, perkongsian video, MyLink, Google Site, Google Drive dan sebagainya. Okey, arahan tugasan perlu dilakukan dari masa ke masa dan dari sini saya akan buat kalau bagi kalau bagi kerja saja saya akan buat poll lah, sama ada murid faham ataupun murid perlukan bimbingan. Jika dia kurang faham untuk perlukan bimbingan, saya akan call ataupun video chat ataupun voice chat kepada murid berkenaan. Okey, saya akan terus call lah. Okey, murid menyiapkan tugasan atau projek dan hantar melalui gambar ataupun video. Okey, semakkan kata-kata semangat. Okey, dan seterusnya kepada pelaporan TREM. Okey. Saya rasa biasa je ni, semua orang tu buat macam ni. Okey, yang kedua, okey, kita seterusnya kepada slide yang kedua, merancang pembelajaran berkesan mengikut tahap murid. Okey, seperti yang biasa-biasalah saya setiap tahun memang mengajar. Kalau tahun 1, 2 kelas, satu kurs, satu sinar, tahun 2 pun sama. Okey, kebetulan tahun ni ada 2 tahun mengajar tahun yang sama. Tahun 1 2 kelas, tahun 2 pun 2 kelas. Okey, merancang berkesan mengikut tahap murid. Okey, seperti yang kita tahulah kalau tahun 1 Ibnu Rushd tu masih lagi ada murid yang pemulihan. Sama juga dengan tahun 2 kalau kelas Ibnu Rushd lah terutamanya ada lagi murid pemulihan. Jadi sebab arahan ataupun aktiviti yang saya beri tu bersesuaian dengan tahap murid berkenaan. Kalau murid kelas 2, kalau murid 1 sinar ataupun 2 sinar, saya akan tambah satu aktiviti hands on untuk menguji pemahaman murid berkenaan dengan tajuk yang dia belajar. Okey, mesti adalah satu, terutama kelas 1 sinar, 2 sinar, 3 sinar. Memang akan sentiasa ada saya tambah satu aktiviti supaya murid itu membuat boleh bercerita semula apa yang dia belajar hari ini, menunjukkan dia tu faham apa yang dia belajar hari ini. Okey, yang ketiga, menggunakan learning objective dan success kriteria. Okey, learning objective dan success kriteria ni seperti biasalah kelas yang berbeza. Learning objective pun kalau ada 3 tu mungkin ambil 1, kalau kelas yang seterusnya tu yang kelas sinar tu mungkinlah ambil 2. Okey, success kriteria pun sama. Kalau yang kelas sinar ambil tinggi sikit lah, kalau yang kelas yang ada pemulihan tu mungkin biasa-biasa sajalah, lebih kepada pemahaman teori sahaja. Kalau yang kelas sinar tu lebih kepada aktiviti hands on. Okey. Yang keempat, okey, penggunaan pelbagai sumber. Okey, kalau saya banyak menggunakan workwall, live worksheet, quizzes, Google Site, okey, MyLink, poll, quizboard ni melalui Telegram, use of name, chatbot. Chatbot ni dia macam auto reply. Katakanlah kita tak ada pada masa tu, kalau parent yang bertanya, selalunya saya letak dalam WhatsApp lah ni, yang benda ni bila parent bertanya, kita akan jawab apa yang kita boleh bantu. Jadi kat situ parent akan listkan apa yang dia ingin tahu. Okey, jadi bila saya buka form tu nanti saya akan terus jawab. Okey. Bahan maujud, Kumo Space, OBS Ninja Chat Room dan juga Magic Draw. Okay, Magic Draw ni saya buat untuk terutamanya kalau kita buat macam lukisan-lukisan, peta iPing, semua tu saya tunjuk cara kepada murid dengan menggunakan Magic Draw. Okey, kalau OBS Ninja ni lebih kepada komunikasi dua hala antara kita dengan murid. Sama juga dengan Kumo Space, Google Meet,
video chat. Okey. Dan seterusnya yang yang keempat, persekitaran fizikal yang positif. Okey, seperti yang kita tahulah PDPR, semua murid berada di rumah dan murid memerlukan persekitaran murid yang kondusif, selesa dan menggunakan ruang yang ada sebaiknya. Okey, maknanya murid itu dilengkapi dengan line internet ada, gadget ada. Okey, jadi dia boleh mengikuti PDPR dengan baik. Okey, dan seterusnya kat sini komunikasi, maknanya dia boleh reply apa yang kita tanya sama ada secara verbal ataupun non-verbal. Okey, persekitaran emosi yang positif. Okey, membantu merangsang tingkah laku murid dari segi emosi dan kognitif. Kognitif ni macam perkembangan kan, dari segi emosi. Okey, kat sini bila murid hantar kerja ataupun bila kita buat satu Google Meet ataupun kita buat komunikasi dua hala yang nampak muka, sama ada video chat ke OBS ataupun kita guna Google Meet. Okey, daripada situ kita komunikasi dua hala dan kita memberi kata semangat dan pujian. Okey, dan juga kalau yang hantar tu kita terus bagi, kalau yang hantar kerja tu tanda-tanda, okey dapat bagilah CJ murid aktif pada minggu ini. Okey, yang ni biasanya saya akan, kalau masa Google Meet tu saya akan tunjuklah RM1 je yang dipanggil replika sebagai hadiah. Jadi yang dapat tu saya akan tandalah berapa ringgit dah budak ni dapat. Nanti bila sesi sekolah buka saya akan bagi. Okey, yang slide yang ke-7, menggunakan strategi maklum balas. Okey, strategi maklum balas ni adalah penting kerana jarak kita tak boleh tampak muka. Jadi hanya komunikasi dua hala sahaja yang sangat penting. Okey, seperti Google Meet, chatbot, voice chat, chat room dan juga call bot. Okey, kat sini hanya ada komunikasi dua hala. Yang ni saya contoh macam yang dalam kotak biru tu ialah chatbot lah tu, auto reply. Okay, yang seterusnya menggunakan pentaksiran yang berterusan. Okay, daripada sini sambil kita bagi latihan, kita juga bagi kadang tu bagi juga kuis dalam masa 5 minit supaya dia nak tengok dia bersedia ke tidak dengan apa yang dia nak belajar. 5 minit je, kadang tu bagi melalui Discord dalam Telegram. Sebab dalam Telegram tu dia ada ranking dia dah, siapa yang jawab paling banyak dia pilih. Lepas tu paling banyak betul dan paling cepat, maka dia adalah yang tertinggi. Okey, yang kedua, seterusnya ialah projek ataupun video. Okey, sebab daripada video ni saya dapat tengok keseluruhan murid itu, dapat tengok murid itu sama ada dia betul-betul faham ataupun tidak. Sebab bila dia betul-betul faham, dia boleh terangkan semula apa yang dia belajar. Okay, kalau sekadar hantar bahan bercetak, saya tanda, saya balas tu bagi saya tak. Sebab tu saya lebih suka kepada murid buat video, walaupun video tu pendek, tak panjang dalam lebih kurang dari 1 minit pun tak apa. Saya nak tengok performance budak. Saya nak tengok performance murid saya. Adakah dia faham ataupun tidak. Okey, dan yang seterusnya ialah pengurusan evidence. Siapa yang hantar, saya akan tanda dekat yang kotak warna biru kuning tu. Yang kuning tu yang hantar, yang biru tu yang hantar. Jadi mostly setiap minggu lebih memang akan sentiasa hantarlah. Lebih daripada separuh yang akan hantar. Okey, seterusnya penilaian kendiri. Okey, dari sini bila kita komunikasi dua hala, murid dapat mengukur kekuatan dan kelemahannya secara individu, sesuatu standard yang perlu dicapai. Maknanya objektif kita pada hari itu, kita akan tanya murid semula, biar dia buat kesimpulan apa yang dia belajar pada hari tersebut. Okey, komunikasi dua hala, refleksi. Maknanya kat sini saya suka buat, kalau saya buat Google Meet, saya akan buat way of name. Pusing way of name tu, siapa yang kena nama dia yang akan kena buat refleksi. Okey, lepas tu pusing lagi. Sebenarnya nak suruh semua buat refleksi, sebab tu bila naik je satu nama, memang saya tak buang pun nama tu, pusing lagi. Okey, maknanya
walaupun orang yang sama kena, kita bagi peluang pada orang lain. Jadi kesimpulannya semua yang ada pada hari yang menyertai Google Meet pada hari tersebut semuanya kena bercakap. Okey, sebab kita nak komunikasi dua hala dan refleksi apa yang dia faham, dan jika dia ada info tambahan dia boleh kongsi kepada rakan-rakan yang lain. Seperti contoh yang dia tengok ke, contoh yang dia dari segi pengalaman dia ke, contoh yang dia tengok kat TV ke, semua. Okey, jadi kat sini akan ada komunikasi dua hala di antara kawan dia, antara guru dan murid dan juga di antara murid dan murid. Okey, daripada situ yang kurang faham akan lebih memahami bila dia dengar kawan dia sendiri yang cakap. Okey. Seterusnya ialah menyediakan pembelajaran secara kolaboratif. Okey, perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid. Tadi yang komunikasi dua hala je, perbincangan dan juga idea-idea yang berkaitan. Okey, seterusnya strategi meningkatkan pemikiran murid. Okey, kalau yang ni saya lebih kepada sains lah, iaitu konsep kebat dan pemikiran kritis dan kreatif. Okey, kebat ni seperti kemahiran aras tinggi yang menggunakan teori daripada apa yang dia belajar. Kritis dan kreatif ni secara kreatif macam mana dia boleh mencipta sesuatu. Okey, contoh yang ni saya macam kelas tahun 3, tahun 3 ilmu sinar itu saya kata macam mana kita nak hafal susunan planet tu dengan cara yang tersendiri. Itu ialah kritik. Maka adalah murid yang hantar, dia tarik tu, dia cipta apa tu, tak nampak lah saya. Maknanya dia cipta satu ayat supaya dia lebih cepat ingat. Okey, seterusnya untuk lebat ni dia ada yang boleh buat. Maknanya tahap pemikiran murid kita ni sebenarnya tahap yang boleh berfikir pada aras yang tinggi. Okey, pembelajaran secara online dan seterusnya ialah projek. Projek ni kita bagi dari buat minggu ni, 2 minggu lagi boleh hantar. Okey, sebab daripada sini kita menggunakan ruang dan masa supaya dia boleh buat pemerhatian, dia boleh buat penilaian dan juga dia boleh menyatakan hipotesis dia tu boleh diterima ataupun tidak. Okey, yang ni lebih kepada sains. Ini saya penerangan saya lebih kepada sains ni. Okey, membentuk konsep dan memahami fenomena yang diperhatikan. Okey. Seterusnya, menggunakan prinsip pembelajaran dan pengajaran yang efektif. Okey, yang berpusatkan murid. Okey, hands on. Semuanya aktiviti adalah hands on. Kita bagi sikit pasal budak yang buat aktiviti. Itu adalah berpusatkan murid secara hands on, dan daripada situ kita dapat melihat murid berani mencuba pendekatan baru, murid juga berkeyakinan dan profesional, dan juga murid juga berminat untuk aktiviti yang mencabar pemikiran murid. Maknanya kita beri itu biar dia buat ada apa yang ada di sekitar dia tu, biar dia buat kaitkan dengan konsep sains yang dipelajari pada hari tersebut. Okay, contoh dia pembelajaran aktiviti hands on, aktiviti minds on, dan juga kaitannya dengan kemahiran proses sains yang ada di sekeliling mereka. Okay, sebab secara tanpa disedari apa yang dia lakukan setiap hari adalah proses sains sebenarnya. Okay, saya cuma nak mengaitkan dia dengan benda tu je. Apa yang ada kat rumah dia tu sebenarnya ialah boleh dikaitkan dengan sains. Maknanya sains ni adalah bukan satu perkara yang sangat pelik, bukan satu perkara yang aneh. Maknanya kita kaitkan dia dengan kehidupan seharian. Okey, seterusnya kesan PDPR. Okey, kesan PDPR. Walaupun dengan masalah lain-lain, tapi hubungan guru dan penjaga serta hubungan murid dan penjaga lebih terjalin. Okey, maknanya kat sini ibu bapa akan bertanya guru jika ada yang tidak faham. Okey, jika contohnya masa lain lah, kadang tu hari cuti ke ataupun yang ada juga parent yang bertanya kenapa sekarang dah ada 8 planet, dulu 9. Jadi kita kena terangkan
Jadi apa info yang dia dapat tu mungkin dia akan ceritakan semula kepada anak dia. Jadi penjaga dan anak juga lebih terjalin. Okay, pendedahan kepada teknologi moden dan pembelajaran atas talian peringkat global serta menjadikan masyarakat celik IT. Okey, sebenarnya pembelajaran secara atas talian ni sebenarnya telah lama dilakukan di peringkat global. Okey, seperti kalau kita ambil kursus daripada luar negara memang sentiasa dilakukan secara atas talian. Tak pernah kenal pun siapa lecturer tu, tak pernah tahu pun asal usul. Cuma berkomunikasi secara atas talian dan serta menjadikan masyarakat celik IT. Okey, maknanya daripada situ terpaksa belajar. Jadi bila terpaksa belajar tahulah sedikit. Okey, kesan dia murid yang sentiasa mengikuti PDPR akan lebih mudah faham, gembira dan teruja dengan pembelajaran dan tugasan secara banyak. Okey, yang ni sesetengah murid lah, tak semua. Okay. Ibu bapa dapat melihat tahap perkembangan anak-anak dan dapat membuat penilaian serta dapat membantu. Okay, kat sini ni ibu bapa dah boleh tengok sendiri macam mana anak dia belajar, apa pencapaian anak dia, dan jika ada yang kurang di mata mereka, mereka bersedia membantu dengan tunjuk ajar guru. Kekangan, yang ni masalah lah, gadget dan capaian rangkaian internet yang sangat terhad pada sesetengah murid. Sesetengah golongan ibu bapa yang kurang mahir untuk membantu mengendalikan penggunaan teknologi moden. Sesetengah murid sukar dihubungi untuk mendapatkan maklum balas. Yang ni mungkin yang tak ada kawasan liputan internet lah kot. Guru kurang mahir dan tidak terdedah kepada kemahiran IT yang advance dan interaktif. Yang maksudnya yang sesuai dengan keadaan semasa. Sebab kita sekarang PDPR lebih kepada penggunaan secara atas talian. Dan untuk penambahbaikan, mantapkan kemahiran IT yang advance dan pengendalian sumber. Pengendalian sumber agar proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. Maknanya pelbagaikan proses, pelbagaikan aktiviti secara hands-on boleh, secara minds-on pun boleh. Murid menjawab kuis, murid menulis dan sebagainya, pelbagaikan. Pelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut kesediaan murid dan guru. Maknanya berdasarkan sumber yang ada. Tak boleh nak bagi, suruh dia bagi yang pelik-pelik lah, yang tak perlu dibeli. Contohnya yang tak perlu dibeli dan yang sedia ada dah di rumah masing-masing. Perbanyakkan aktiviti hands-on yang berpusatkan murid. Sebab kat sini boleh merangsang perkembangan minda yang sangat positif. Yang seterusnya penerapan hebat dan pemikiran kritis dan kreatif serta inquiry learning kepada murid. Yang ni lebih kepada sains lah. Inquiry learning kepada murid. Sebab biasanya sains macam tu lah, kita bagi satu task, satu tugasan, cari apa-apa, biar dia bertanya untuk apa benda ini. Sebenarnya budak bertanya untuk apa tu adalah satu benda yang sangat bagus kerana murid itu telah ada inquiry learning, dia telah macam ingin belajar, sangat semangat belajar dia tu sangat tinggi. Setakat ni itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Kamalia. Kita buka untuk sesi soal jawab jika ada sebarang pertanyaan ataupun pandangan. Cikgu-cikgu tak ada persoalan ke? Tak ada nak tanya ke? Patutnya cikgu-cikgu kena banyak bertanya ni. Apa ni? Lama lagi PDPR kita. Kita nak tanya. Jibi nak beri peluang dulu ke cikgu-cikgu, lepas tu baru Jibi tanya. Cikgu kena ngadak Tok Guru beseng. Tanya gini tak faham juga. Kenapa? Okey, ada satu pertanyaan daripada Cikgu Asmawati.
Dia tanya chatbot tu nak guna aplikasi apa? Oh, dia aplikasi apa? Nak gana dia tanya. Kalau untuk chatbot tu kita boleh guna untuk Telegram boleh, untuk WhatsApp boleh, untuk Facebook pun boleh, untuk Instagram pun boleh, sebab dia hanya dikawal oleh satu yang dinamakan Featherbox. Dan daripada situ kita boleh masukkan dia dalam Telegram boleh, dalam WhatsApp boleh, dalam apa-apa yang kita nak masukkan tu. Okay. Dan dia kalau yang berbayar dia unlimited lah. Kalau yang free mungkin dia boleh buat dalam 2-3 hari. Lepas tu kalau kita nak pula kita kena tukar akaun pula, buat hotline pula. Dia sebenarnya satu benda yang sangat simple je, satu benda yang sangat mudah je. Itu saja. Okey, terima kasih. Cikgu Asma ada lagi tak? Ada lagi Skrip tu soalan kita nak tulis siap-siap ke? Ya. Macam reply kita tu kita kena type lah siap-siap. Apa dia yang kita nak reply tu. Macam apa yang boleh saya bantu. Apa yang kita macam kalau kita contoh kalau kita jual produk lah contoh biasa kan kita buat ni kan biasa kita produk tu kalau kita nak beli produk biasa ada ni produk apa yang kita berminat. Okey. Macam WhatsApp saya lah Kama. WhatsApp saya siapa WhatsApp Oh, saya. lepas ni ramai buat gitu. Auto buat reply. kita kata jawab tu sebenarnya. Itu ilmu baru tu sebenarnya. Okey. Saya pun auto reply. Auto reply. Okey, maknanya kita boleh guna pada semualah aplikasi ya. Okey, ada lagi persoalan? Ada lagi? Kalau nak belajar berkenaan apps tu kita lain kali ya dok. Sebab saya nak tunjuk sini lain kali lah tu. Kita buat ladak mah. Oh. Aku lebih kepada individu lah, siapa-siapa yang nak tanya tu kita lu individu. Okey, Cikgu Ma, okey tahniah. Satu pembentangan yang menarik. Okey baik, sebabnya Cikgu Ma buat pelbagai aplikasi yang Cikgu Ma gunakan semasa pengajaran sesi PDPR. Okey, dan nampaknya aplikasi itu maksudnya digunakan secara menyeluruh lah kan untuk murid-murid kan. Okey, dalam banyak-banyak aplikasi yang Cikgu Ma gunakan tu, apa aplikasi yang awak rasa memang sangat-sangat menarik untuk murid itu tersebut? Yang awak kata boleh memberikan satu keseronokan yang lebihlah berbanding dengan aplikasi yang lain tu. Okey, kalau yang sangat menarik ialah Kumo Space. Sebab daripada situ Kumo Space. Okey. KUMOSPACE. Kumo Space. Okey. Okey. Sebabnya Kumo Space ni dia macam gambaran dia tu dia kepada gambaran kelas kita. Satu kelas. Maknanya dia ada kerusi, dia ada meja. Jadi bila murid tu nak masuk, dia tak masuk macam tu je. Dia macam tekan loceng. Kata kalau budak tu nak masuk, dia macam bunyi ting-tong loceng tu. Dan murid tu boleh masuk. Murid tu boleh masuk dan dia boleh pilih kerusi mana yang dia nak. Dia nak duduk dekat kawan dia ke. Dan kalau dia buka kamera, hanya nampak muka je lah. Jadi bila di skrin komputer kita, hanya muka je yang bergerak. Dan muka tu, kita tu boleh berjalan di sekeliling kelas kita. Dan kelas kita tu kita boleh buat hidangan air, kita boleh buat murid nak menonton boleh, murid nak main piano pun boleh. Dia macam gambaran kelas yang sebenar. Macam kalau kita Google Meet kan nampak macam ni je kotak-kotak macam ni kan. Ya. Dia macam satu kartun, satu classroom kartun. Dia kurang macam tu lah. Dan saya biasa buat dengan kelas yang satu sinar biasa. Satu sinar kelas dia memang happening lah kelas dia. Dia soal jawab dia tu. Komunikasi dua hala memang sangat menarik lah bagi saya kelas tu. Sebab bila kita tanya jawab. Okey. Kalau penggunaan aplikasi ni yang cikgu nampak tadi, Cikgu Ma banyak gunakan aplikasi itu sebagai untuk orang kata dari segi kebat kan,
dari segi kebak ke hebat, dari segi kehebat kan. Okey, jadi setakat ini sejauh mana orang kata pencapaian kehebat murid-murid ni dengan penggunaan aplikasi-aplikasi ni? Setakat ni kalau yang macam tadi saya kabarkan kelas, kalau dua kelas kan kita bagi berbeza kan, yang kelas tu setakat ni penghantaran, apa yang dia buat penghantaran tu hampir kepada 100% lah kalau kelas Ina. Maknanya maklum balas daripada dia tu memang, daripada murid tu memang sangat positif lah. Kalau dia tak boleh hantar minggu ni, dia akan kumpul-kumpul hantar sekaligus. Sampai berbelah-belah maka surat pun ada. Maknanya apa yang telah kita bagi. Macam tu lah. Maknanya dia memang nak buat juga. Dia memang nak buat juga. Kalau yang murid tu lah. Ya. Okey, cikgu rasa memang orang kata cikgu memang kena buat ladak dah sekali ni untuk cikgu-cikgu ni. Penggunaan aplikasi-aplikasi dalam PDPR sebab kita pun tak tahu bila lagi nak buka sekolah ni. Kalau yang kita ambil terbaru, kalau terbaru saya rasa dalam banyak-banyak aplikasi tu saya rasa Kumon Space lah yang paling menarik sebab budak tu boleh berjalan. Budak tu boleh berjalan, lepas tu dia boleh bercakap dengan kawan sebelah dia tu pula. Dia boleh dia boleh berinteraksi lah situ. Ya, dia boleh berinteraksi sama ada bertulis ataupun bercakap macam ni. Sebab daripada situ kita suara yang boleh dengar tu kita boleh kontrol. Kita nak perlahan ke, nak boleh dengar satu kelas ke, nak boleh dengar hanya kawan kita ke, kita boleh kontrol kat situ. Okey. Dapat insya-Allah nanti kita anjurkan satu ladak Kumon Space untuk ladak aplikasi Kumon Space untuk semua cikgu kita. Alhamdulillah tahniah Cikgu Mah, satu perkongsian yang sangat menarik dan kita bila kita buat begini baru kita nampak kan. Okey, ni boleh kita kongsi pelbagai perkara yang boleh kita kongsi bersama, itu yang kita katakan perkongsian amalan terbaik PDPR. Alhamdulillah satu perkara yang sangat menarik untuk semua. Okey, terima kasih Cikgu Mah. Okey, rasanya tak ada soalan dah. Cikgu Farhana saat ni dia kata dah GB jangan tanya dia, tak apa GB nak tanya banyak-banyak lagi ke dia okey. Okey. Terima kasih JB dan juga Cikgu Kamaria. Memang banyak ni tahniah hebat. Mohon ladak ramai yang minta ladak tu. Okey, seterusnya kita persilakan pembentang yang terakhir, Cikgu Nur Farhana, dipersilakan. Apa JB, jangan tanyalah. Depan dah orang ketiga dah last kali ni. Okey, tak apa. Jimmy tanya lagi. Santai-santai saja ya petang ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih moderator kita Cikgu Hayati pada petang ni Cikgu Hayati. Okey, yang berusaha Puan Guru Besar Puan Sharifah Cik Ali, barisan penolong-penolong kanan dan juga semua guru-guru yang ada pada petang ni. Dan tak lupa juga ada seorang kawan saya ni, dia sertai juga petang ni. Nama dia Rosliza Ramli. Dia minta link juga dengan saya petang ni, nak join juga. Nak tengok sama-sama perkongsian dari kawan-kawan sekolah kita. Cikgu Rosliza ni dari Kemaman. Okey. SK apa? SK Binjai ke apa? Alhamdulillah. Sebenarnya cikgu pun ramai yang minta link tapi cikgu kata biar dulu sebab kita nak buat dalaman dahulu kata. Ramai juga yang minta link lah. Saya pun ada few kawan-kawan yang minta, saya cakap tunggu saya upload dekat YouTube je. Tengok live macam ni tak boleh. Saya pun segan. Okey, teruskan. Alright, terima kasih ya GB atas jemputan pada petang ni. Untuk kami bertiga berkongsi amalan terbaik PDPR siri 1 ya. Okay, apa yang saya cuba sampaikan petang ni satu santai je. Langkah-langkah yang saya buat semasa saya diobserve oleh guru besar pada bulan lepas. Okay, ni memang step by step betul-betul. Bukannya overall tak, saya memang tunjuk step by step supaya cikgu lain boleh copy, boleh tengok, boleh tiru. Yang mana baik boleh diambil, yang mana tak baik tu tak payah ambil lah ya. Okay. Saya haraplah kongsian ni boleh bantu guru-guru kita khususnya dan juga membantu murid-murid kita yang tengah mendebani PDPR, tak boleh bersemuka kan, duduk di rumah.
Okey. Walaupun bersemuka pun selepas ni, saya harap apa yang saya kongsi ni cikgu-cikgu pun masih boleh guna. Jajan yang surprise ni menarik sangat ni ya, insyaAllah. Okey. Kalau ada apa-apa yang saya kongsi kurang tepat nanti bolehlah kita baiki bersama-sama ya. Okey. Jom saya kongsikan slide saya. I have class now. I have a meeting now. Right, boleh nampak tak? Okey, pernah tak cikgu-cikgu tengok kelas dojo ni? Okey, untuk mula-mula kelas, biasanya untuk saya induksi, saya akan buka kelas dojo ni, memang murid-murid saya akan tunggu. Mula-mula sekali saya memang akan buka ni as a set induksi lah. Okey, contoh kat sini. Saya buka saya as a teacher, okey. Parent pun boleh join kelas dojo ni. Biasa saya buka sekejap je sebab nanti budak-budak tak belajar. Dia nak main kelas dojo ni je. Okey, kalau student dia log in sebagai student dan kalau school leader dia akan log in sebagai school leader. School leader ni untuk para pentadbir lah. Untuk pentadbir pun boleh bagi markah dekat cikgu guna kelas dojo ni. Okey. Apa yang ada dalam kelas dojo ni saya tak nak tunjuk lah. Surprise lah sikit. Okey. Apa yang ada dalam kelas dojo ni? Saya log in as a teacher. Ini adalah set induksi saya setiap hari kelas. Kalau saya guna offline ke, online Google Classroom ke, voice chat guna Telegram ke, memang saya akan tunjuk dia orang punya carta markah menggunakan kelas dojo. Kita buka sekejap. Kita tengok apa yang ada di dalam kelas dojo. Ini set induksi baru. Saya tak masuk lagi ni. Belum ni introduction baru Okey, ini saya punya kelas dojo. Okey, kelas dojo ni kita boleh cipta kelas lah. Kelas kita nanti 4, 5 dan 6. Masa saya di-observe oleh guru besar, saya buka kelas, saya guna kelas 5 Ibnu Sina. Okey, itu saja. Introduction, set induksi yang saya guna setiap hari untuk menarik minat murid-murid masuk kelas saya. Okey, hari ni pun saya kelas dengan 5 IS. Saya tak buat GM tapi saya buat sekejap je tadi. Dia orang kata, dia orang pun macam tak puas hati sebab saya tak buat GM. Sebab sepatutnya dengan dia orang saya selalu buat GM lah. Sebab saya nak present petang ni jadi kelang kabut sikit, saya tak buat GM dengan dia orang hari ni. Sebab dia orang ni memang tertunggu-tunggu untuk melihat markah dia orang di dalam kelas dojo. Okey. Ini set induksi yang saya guna. Okey, saya baru nak buka slide ni. Saya belum present betul-betul lagi ni. Okey, jom kita tengok slide saya pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okey, semasa di-observe oleh guru besar itu, ini adalah step, memang step by step yang saya gunakan ketika mengajar. Cikgu-cikgu tengok kalau nak tiru. Memang step betul-betul ni saya tunjuk ni. Okey, saya guna 3 aplikasi. Kelas Dojo, Well of Names dan juga Word Wall Quizzes. Okey, dalam PDPR saya gitu. Okey, apa yang bestnya Kelas Dojo ni? Kelas Dojo ni dia macam boleh ganti papan ganjaran dan juga boleh record kedatangan. Nah, saya tak tunjuk tadi macam mana nak record kedatangan. Kalau insyaAllah ada next ladap CD kedua ke nak saya ajar menggunakan Kelas Dojo, insyaAllah boleh. Yeah? Memang dia kena explain detail sikit. Tapi kalau cikgu rajin, cikgu boleh explore sendiri. Banyak orang upload dekat YouTube dah pasal Kelas Dojo ni. Okay? Bila saya gunakan Kelas Dojo ni, saya ganggu. Mana ada kelas? Bila saya gunakan Kelas Dojo ni, memang boleh membantu meningkatkan minat murid-murid saya lah untuk join kelas pagi-pagi. Diorang memang akan menunggu. Kalau saya tak buat GM tu memang menjadi satu kesalahan bagi saya. Diorang menunggu betul-betul. Sebab diorang nak tengok markah diorang. Okay? Dalam Kelas Dojo tu, budak-budak, murid-murid kita ni boleh pilih karakter yang comel. Okay? Dia ada karakter macam gambar dekat bawah ni.
Macam yang ni mewakili murid 1, murid 2, murid 3. Gambar-gambar ni adalah karakter murid dan murid boleh ubah gambar-gambar ni. Dia nak pilih muka macam mana ke, mata macam mana, mulut macam mana, dia boleh pilih. Tu dia kena explore sendirilah. Saya dah ajar lah budak-budak saya macam mana ni. Okey. Yang bestnya kelas dojo ni kita boleh akses dia melalui komputer kita, website ataupun telefon. Sekarang dah boleh download dekat handphone. Memang sangat senang. Okey. Dalam tu kita boleh berkongsi gambar, video dan juga message macam Facebook lah lebih kurang. Dan yang paling best dia adalah percuma. Okey, salin ni di website dia kelasdojo.com. Banyak bercakap, penat dah rasa. Baru satu slide ni, macam mana ni? Okey, lagi ini yang tadi tu kelebihan kelas dojo untuk murid. Kalau untuk cikgu pun bagus kelas dojo ni. Okey, dia bantu guru membuat pentaksiran di dalam kelas. Macam mana membuat pentaksiran dalam kelas? Sebab kita dah tak payah guna kertas, paperless lah maksud dia. Macam mana nak guna dia? Macam bila kita bertanya budak soalan kan, kita kena pegang handphone lah sebab nak buka aplikasi kelas dojo ni. Kita tanya budak soalan, budak boleh jawab. Kita terus boleh masuk, buka kelas dojo, terus masukkan markah. Okay, answer correctly. Kita masuk, pilih nama murid tu, dia boleh jawab answer correctly, tekan, dapat markah. Memang kita buat pentaksiran terus, okay? Tak payah tunggu-tunggu, paperless, okay? Senang. Okay, sebagai evidence dalam pengajaran dan pembelajaran. Memang sebagai evidence sebab segala kerja murid tu, dia orang akan upload dekat kelas dojo. Sebab dia ada function boleh letak message, upload kerja dan macam-macam lagi. Nanti insyaAllah saya boleh kongsikan di lain masa dan di lain slide lah untuk buat khas untuk kelas dojo tu. Okay. Selain pada tu, yelah cikgu boleh memperbagaikan kaedah dan juga rangsangan pengajaran. Memanglah biasa kita bagi hadiah je kan dekat murid. Dapat jawab je terbaik dalam kelas 5 terbaik kita bagi hadiah. Macam tu je biasa kan. Okay, kali ni kelas dojo kita tukar sikit. Kita bagi reward secara maya. Dia orang boleh tengok point. Okay. Menarik juga tu sebenarnya. Sangat menarik lah bagi saya. Sebab apa? Sebab let's say dalam kelas bila budak-budak dia yang nakal loh. Kalau dia nakal dalam kelas, saya tolak satu markah. Kita tulis kat situ. Naughty in the class. Nanti kita tolak markah dia. Jadi bila dalam kelas, semput saya cakap laju. Bila dalam kelas, budak-budak ni dia akan behave perangai dia. So that kalau dia nakal, dia tak buat kerja, dia bising, keluar pergi tandas lalu, nanti teacher akan tolak markah dia dalam kelas dojo. Jadi bila kita perbagaikan macam tu, budak-budak pun boleh kawal tingkah laku dia satu juga. Okay. Dan yang terakhir paling menarik ialah aplikasi ni kita boleh menggabung jalin. Peranan guru dengan ibu bapa. Macam mana? Parent ni dia boleh buka kelas dojo, dia boleh tengok aktiviti anak dia dalam kelas dojo macam kelas 5S tu. Dia tengok apa yang anak dia buat dengan semasa kelas saya. Jadi gabung jalin lah. Ada sarana ibu bapa, ada sarana daripada ibu bapa kan. Kalau orang putih kata apa? Engagement by parents. Okay. Okay, lagi saya guna Wheel of Name. Ni yang kedua baru ni. 3 saya guna aplikasi tadi kan. Saya guna Wheel of Name. Macam Kamariah juga tadi dia kata dia guna Wheel of Name. Boleh putar-putar roda, pilih nama sarawak. Kita pun selalu guna kalau ada meeting kan. PIBC tu kita guna. Yang ni semua orang tahu. Okay, Wheel of Name ni saya tahu, saya rasa semua cikgu tahu. Kalau yang kelas Jojo tadi certain cikgu je tahu maybe. Okay. Yang ni saya tak payah terang lah. Okay. Wheel of Name simple saja tapi saya memang menggunakan Wheel of Name. Okay, dan last kali untuk aktiviti pengayaan ataupun pemulihan biasanya saya menggunakan Word Wall Quizzes. Alright, ini 3 aplikasi yang saya biasa guna dalam PDPR saya selalu sehari-hari lah. Saya
tukar-tukar macam tu je lah, tukar sikit-sikit je. Okey, ni adalah langkah-langkah yang saya guna dalam PDPR semasa di observe hari tu. Okay, ada 6 langkah. Saya tak payah explain sebab nanti next slide saya akan explain satu-satu. Okay. Ada 6 langkah. Okay, kita baca dulu sekejap. Saya tak nak baca sebab nanti next slide nanti saya akan explain satu-satu. Okay, ini 6 basic step. Okay. Menyeluruh. InsyaAllah menyeluruh lah. Ada RPH, ada apa? Two ways interaction guna Google Meet. Okay. Ada seindaksi dalam kelas dojo. Bagi dia orang minat dulu, lepas tu saya tayangkan YouTube. Okay. Tayangkan YouTube ni bukan tayang YouTube mengarut. Tayang YouTube ni pembelajaran saya pada hari itulah saya record. Okay. Lepas tu aktiviti pengayaan saya guna wall quizzes dan last sekali untuk bagi ganjaran dan pujian kita guna kelas dojo di Telegram semula. Alright, kita tengok hasil kerja yang budak-budak murid-murid 5IS lakukan sepanjang kelas saya masa di observe hari itu. Okay, kita tengok result dia. Okay, step 1 tadi saya menyediakan ERPH yang lengkap lah, semua cikgu buat ERPH kan. Okay, semua orang buat, hantar di WhatsApp kelas, hantar di Telegram kelas dan juga menyiapkan ERPH wajib yang kita selalu buat hari-hari tu kan. Dah hantar ke ERPH hari ni. Okay. Okay, step kedua, saya seindaksi tadi saya memang dah buka lah kelas dojo tu siap-siap. Okay, step kedua, saya menggunakan Google Meet. Okay, bagi link siap-siap dalam grup. Ada orang akan masuk. Kenapa saya suka guna Google Meet? Kenapa saya tak suka guna voice chat dalam Telegram? Ada sebab dia. Okay. Saya suka guna Google Meet sebab Google Meet ni murid boleh guna banyak dia peranti. Boleh guna dekat laptop, boleh guna dekat PC. Sebab saya nampak budak saya ada yang guna PC, ada yang guna laptop, ada yang guna handphone untuk ber-GM. Dan ada juga yang tak boleh nak support, yang data slow sikit tak boleh nak guna GM. Tapi tak apa, saya faham. Saya memang take note siapa yang tak masuk kelas tu memang dia data telefon dia tak support lah GM. Kesian juga tapi nak buat macam mana kan. Macam tu lah. Kalau yang tak boleh support tu dia orang beria sangat. Saya selalu hantar markas kelas dojo tu dekat handphone dia orang lah. So dia tengok gambar, tengok markas dia orang sebab dia orang tak boleh nak akses GM. Tapi itulah saya buat juga. Guna GM sebab dia mudah dan percuma. Okey, yang ni tadi seindaksi kan, saya buka kelas dojo. Okey, macam mana nak guna kelas dojo tu? Mula-mula kita akan login lah macam tadi saya buka tu. Login sebagai apa? Teacher. Okey, saya guru, teacher lah ambil teacher. Kalau parent dia nak masuk saya, so far saya tak ajak lagi parent. Kalau nak invite parent, ni pun sebagai sarana ibu bapa kan. Kalau saya invite parent, nanti lagi crowded lah jadi dalam grup kelas kita tu. Okay, student dia akan login masuk guna student dan kalau pentadbir nak guna ni boleh masuk sebagai school leader. Nak bagi markah ke cikgu-cikgu ke boleh hari-hari ni. Jumpa cikgu tengah jalan, main handphone, tolak satu markah. Contoh. Duduk ketika mengajar, tolak satu markah. Guru besar, pentadbir pun boleh bagi markah ke cikgu secara diam, okey, secara senyap-senyap je. Cadangan je ni, tak payah buat GB. Tak apa, nanti GB buatlah nanti. Boleh. Yang buat itu cadangan saja. Aduh, silap aja. Okey, kalau cikgu-cikgu ni bagus GB kena tambah markah selalu ni 5 markah tambah. Kita berlawan and by end of the year kita tengok cikgu mana paling tinggi markah baru. Orang kata tak kipas guru besar, betul tak? Guru besar kena buat ni, nanti saya ajar guru besar buat. Baik. Alright. Bila dah login masuk, dah asal lah ke cikgu? Punya azan tak? Nak saya stop ke macam mana? Sekejap. Saya tak dengar azan. Saya azan ni tak apalah, saya sambung slow-slow je. Tak dengar apa? Ada orang dengar azan tak? Anyone?
Tak apalah saya sambung saya cakap slow-slow Teruskan je lah. Okey, bila Habis dah azan pun. ni sebagai guru, okey masuk kelas dojo, nanti saya akan pilih lah ini kelas antara kelas yang saya dah buat. 4 IR, 5 IR dan juga 5 IS dan juga 6 IR. Okey, bila saya pilih 5 IS ni nanti saya akan isi kedatangan dia dulu mula-mula. Masa set induksi tu saya isi kedatangan dia dulu. Okey, yang hijau, button hijau ni bermaksud dia hadir. Yang Siti dengan Sofia ni button warna merah ni maksud dia tak hadir. Okey, set induksi yang mula-mula saya buat tu adalah isi kedatangan. Sebab yang warna hijau yang hadir ni dia akan dapat 1 markah sebab hadir ke kelas. Yang tak hadir ke kelas ni, warna merah ni dia akan tolak 1 markah. Okey. Kejap kat saya azan tadi saya cakap slow-slow je tu. Alright. Okay, langkah 3. Langkah 4. Okay, bila dah get ready semua murid-murid, kelas dojo saya dah isi kedatangan. Okay, get ready. Diorang pun dah puas hati dengan markah diorang. Nak bergaduh ke apa. Suka hati korang lah dekat GM tu. Tak puas hati kenapa Amni makan tinggi, Adam makan rendah ke. Dia selalu bergaduh sebab tak puas hati. Okay. Selepas tu saya akan buka saya punya YouTube. Biasanya saya akan upload video YouTube saya ni. Tak panjang, budak-budak ni tak suka dengan panjang-panjang. Lagi besar data kita, file kita tu lagi banyak data dia nak guna. Saya consider pasal tu. Okay, saya biasanya upload video pun dalam 3 minit, sekejap je. Memang sharp untuk isi konten yang saya nak mengajar je. Bukannya level-level panjang-panjang, tak ada. Okay, video di YouTube tu memang sharp untuk nota diorang je. Nota untuk diorang faham apa yang saya nak ajar pada hari tersebut. Okay. Macam contoh yang ni, saya dalam slide tu memang saya akan letaklah apa objektif pada hari tu. Okay. Apa yang diorang akan dapat kan. Lepas tu ada nota sikit-sikit. Itu je lah untuk YouTube. Ke nak tengok YouTube saya? Tak payahlah nanti dikacau slide saya ni. Okay, siapa nak akses YouTube saya boleh Google The Ilhams. Alright. Okay. Selepas dia orang tengok nota dalam YouTube, sekejap dalam masa 3 minit 3-4 minit je dia orang tengok sekejap. Saya explain balik dalam GM, tanya dia orang faham ke tak, apa yang dia orang tak faham tanya. Berbincang sekejap, lepas tu saya beralih ke Well of Names. Ini adalah untuk PDP lah. Untuk PDP ni saya guna Well of Name. Okay, saya akan tulis nama murid-murid yang hadir pada kelas hari tersebut. Mereka Adam ni semua-semualah. Wah, masa kita tulis nama ni pun dia orang dah excited dah. Saya tanya, okay siapa ada hari ni? Adam, Taib. Dia orang dah dia orang suka. Memang dia orang excited bila saya masuk nama. Dia orang teruja sangat. Saya pun tak tahulah kenapa. Tu dia orang nak GM dengan saya ni kalau setiap waktu kelas. Okay. Tugas pertama saya masuk nama ni pun dah suka. Saya cuba tik nama tu dekat WL ni, lepas tu keluar muzik, keluar apa? Rambu-rambu, benda-benda keluar-keluar. Dia orang memang excited sangat budak-budak ni. Okay. Tu aktiviti pertama untuk mengajar lah ni. Aktiviti kedua, bila saya masuk gambar macam ni, saya spin sampai kat nama siapa-siapa, dia orang akan jawab. Sini terus saya bagi markah dekat kelas dojo. Bila let's say spinner ni berpusing, berhenti dekat Hana, saya bertanya Hana. Okay Hana, is it meat is countable or uncountable now? Right? I have class now. Sorry for disturbing, my daughter is here. Alright, saya pun tanya Hana. Hana, is it meat is countable or uncountable? Lepas tu Hana pun jawab. Countable. Okay, yay. Betul. Bila betul je, terus saya buka dekat kelas dojo tu, tambah terus 1 markah. Kolom 1 markah untuk Hana. Jadi saya tak lupa dah. Saya tak nak benda tu lupa. Biar bila dia orang dapat markah je, terus saya tanda dalam kelas dojo tadi. Okay, dapat markah. Lepas tu, let's say saya spin lagi. Saya spin lagi tanya. Dapat dekat Arsyad, saya tanya. Arsyad, is it, what is this Arsyad? Gambar kuning-kuning. Lepas tu Arsyad jawab salah. Dia kata mi. That's a mi. Cakap salah. Itu bukan mi. Itu pasta. Bila dia jawab salah, lepas tu saya tanya orang lain. Okay, anyone else want to help Arsyad? Lepas tu contoh Amni pun jawab.
teacher, I want to help. Okay, Amni pun jawab. Bila Amni tolong, saya bagi markah extra untuk Amni sebab dia helping others. Dia tolong kawan-kawan dia. Dapat markah extra untuk Amni. That's why kelas saya ni, bila saya guna ni, dia orang berlumba-lumba. Dia orang berlumba nak kejar markah ni siapa paling tinggi hari tu. Sebab nanti saya bagi reward lah kan. Memang bagi bagi reward lah. Bahasa Melayu apa lah. Ganjaran. Kita bagi pujian, ganjaran lah untuk dia orang siapa yang paling tinggi. Memang dia orang suka sangat. Okay. Okay, aktiviti kedua. Cikgu boleh create banyak aktiviti guna Wheel of Name ni. Okay. Bergantung pada kesesuaian subjek cikgu. Okay, itu saja untuk Wheel of Name. Okay. Tak masuk. Okay. Later on. Okay, step 5 ni adalah aktiviti pengayaan. Okay, bila saya dah siap mengajar dalam Wheel of Name ni, okay, itu saja kelas untuk hari ini, contoh. Okay, saya nak awak pergi ke Telegram. Okay, cuba tengok apa aktiviti pengayaan, enrichment activity kita for today. So, dia orang pergi dekat Telegram. Because dekat Telegram tu saya akan share link. Okay. Masa kena OZ hari tu, ini ada 3 quiz yang saya bagi dekat dia orang. Okay. Word wall quizzes ni sebenarnya sangat menarik sebab dia ada a few worksheet yang dah siap. Okay. Bila kita masuk dekat word wall quizzes ni, cikgu boleh pilih nak guna teknik quiz ke, match up ke, find a match ke, ada banyak lagi, anagram, game show, word search. Cikgu boleh pilih, lepas tu replace lah dengan apa yang cikgu nak ajar hari tu. Ataupun kalau malas sangat, kita Google, kita cari je orang lain punya worksheet, kita guna je lah. Kalau yang relate dengan topik kita pada hari tu, easy peasy lemon squeezy, right? Senang sangat, memang menarik. Okay. Okay, ini adalah 3 quiz yang saya bagi dekat budak-budak saya sebagai aktiviti pengayaan di dalam Telegram. Bila dah siap kelas tu dekat dekat YouTube dengan Wheel of Name tu, saya akan minta dia orang pergi ke Telegram, ke grup Telegram. Okay. Dia orang buka lah link yang saya bagi, 3 link ke 4 link ke, depend on that day lah. Okay, depend on mood budak-budak. Tak boleh bagi banyak. Kalau bagi banyak pun dia orang boring juga. Kalau macam ni 3 ni pun banyak ni. 10, 30. Tapi sebab online, budak-budak jawab sekejap je kan. Okay, dia orang memang belum berlumba jawab ni. Nak dapat makan ni dalam kelas rojo. Okay. Okay, ini adalah contoh quiz. Okay, link kedua ni saya bagi contoh match up. Dia orang tarik-tarik je letak jawapan sama ada itu countable ataupun uncountable. Okay, yang ni jawab je lah quiz. Pilih jawapan. Okay, link yang 3 ni find the match. Budak baca soalan dan pilih jawapan juga. Okay, ini adalah word quiz. Sorry, excuse me. After this. Boleh letak ni kat pokok. Yes, you can tanam it. After this, okay. Alright, sorry for disturbing for a while. Okay, last step. Okay. Ini di Telegram yang masa budak-budak dah buat aktiviti pengayaan tadi. Saya kena pergilah ke Telegram untuk bagi ganjaran dan juga pujian. Ini waktu observe tau, waktu observe. 1.5 jam waktu di-observe oleh guru besar. Ini adalah step yang saya gunakan satu-satu. Okay, nampak banyak tapi okey je ya. Saya terus pergi ke Telegram. Saya semak dia orang dah hantar yang quiz, 3 quiz tadi, link 3 quiz. Terus saya tanda. Okay, tanda bagi pujian sikit lah. Good job, very good. Yang ni, kalau Amni ni macam mana? Okay, yang ni saya kata once again, congrats to Amni. Adam and Naimi for the highest mark in the game just now. Yang ni, yang 3 orang ni dapat markah tinggi lah tu. Amni, Adam dan Naimi. Hari kena observe tu lah dia orang dapat markah tinggi. So, saya memberi pujian lah bagi dia orang happy. I will quote the present during this holiday. Saya janji tu nak bagi hadiah tapi saya tak bagi lagi. Belum sempat keluar cari goodies lagi. InsyaAllah saya akan hantar kat murid-murid. Biasanya kita kena hantar je musim-musim macam ni pun lalu je pimpin. Hantar je gula-gula ke apa, buat flower bouquet ke apa kan.
Ni dalam Telegram memang banyaklah saya puji-puji dia orang sikit. Okay, very good Naimi, you never disappointed me. Oh, saya buat macam ni, dia orang PM tepi saya ni, dia orang suka. PM tepi, dia orang tak tulis dah ni, dia orang malu. PM tepi, dia cakap, thank you teacher, I love you teacher. Macam-macam lah dia orang ni. Dekat kelas dojo pun dia orang selalu hantar gambar I love you lah apa. Dia orang nak tunjuknya betapa dia orang teruja guna kelas dojo tu. Okay, saya reply lah, layan je. Wow, such a great work. Oh, ni Amni ni jawab, thank you teacher. Alright. Okay, ni adalah langkah-langkah terakhir lah ni saya guna sebelum akhir kelas, okay. Memberi ganjaran dan juga puji. Ya, yang ni terakhir ni adalah semakan latihan diorang. Okay, tak habis lagi. Okay, kita tengok sekejap dekat kelas dojo, okay. Kat kelas dojo ni pun saya guna untuk memberi ganjaran, markah dan pujian juga. Dan saya semak mesej-mesej kot dia orang rajin hantar. Lately dah ramai dah pandai guna, so memang dia orang rajin lah hantar mesej kat situ. Dia macam Facebook, boleh share gambar. Dia orang share gambar. Okay, Zarif pun reply. Kawan-kawan dia orang reply, dia orang sukalah. Christina Batrisha ni pun hantar something. Dia hantar apa, advice from Kisha. Dia hantar video. Saya pun reply. Bagi dia suka bila kita reply macam ni kat budak, dia memang suka. Tidur malam pun dia teringat cikgu ni reply kat dia message, betul tak? Nak tidur pun lena je, suka je. Tengok saya reply, upload more message so that your friends will follow you. That's such a great job. Good job. Pasal dia ada reply kat saya ni, memang Christina ni dia suka. Dia suka main kelas dojo di handphone dia. Okay? Okay, cuba tengok yang ni pula. Yang ni saya kata tadi ya. Bila murid bagi respon apa-apa kan, answer correctly, saya bagi 5 markah. Attend class, saya bagi 1 markah. Helping others, 1 markah. Kalau dia membantu kawan, 1 markah. Lepas tu respond to teacher 3 markah. Subject selesai 3. Yang ni cikgu-cikgu boleh edit. Cikgu nak tulis benda. Rajin. Berusaha. Apa-apalah cikgu nak tulis tu cikgu boleh tukar. Okey, dan markah tu pun berbeza. Boleh tukar. Sama juga untuk PBD. Benda ni sebenarnya bagus tau untuk PBD. Boleh tak letak air? Ya. Boleh. Okey, PBD kita boleh buat tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6. Let's say dalam kelas tau, dia buat pentaksiran, kita bagi apa-apa kerja, lepas tu kita nak buat itu sebagai pentaksiran kita. Lepas tu kita, budak dah siap tu, kita tanda ke apa. Lepas tu kata, oh bagus dia ni, speaking, tahap 3, kita terus klik tahap 3, positif dia. Yang dekat positif ni, kita klik lah tahap 3, mungkin 3 markah. Tahap 4, 4 markah. Tahap 5, 5 markah. Tahap 6, 6 markah. Kita boleh buat PPD terus dalam kelas sebenarnya guna benda ni. Menarik kalau kita sama-sama explore. Orang lain saya sudah lama guna ni. Saya je baru guna. Okay, untuk PPD personal cikgu pun menarik. Saya lepas ni boleh guna paperless. Tak payah bawa kertas. Jadi budak buat dalam kelas, bawa kerja ke apa, terus kita boleh bagi markah pentaksiran. Sama ada kita buat speaking ke, ni untuk BI speaking. Hari tu saya buat cakap-cakap ke, kita rasa nak bagi TP berapa kat dia. Terus bagi markah. Okay, wow, menarik. Buat reading, kita membaca, bagi markah. Kalau kita tak tanda terus kita lupa, betul tak? Tak ingat. Sometimes kita pun tertukar-tukar kalau murid ramai dalam kelas tu. 5 IS ni memang ramai, 33 orang. Bertukar-tukar lagi nama ada kala. Alright, itu saja. Okay, langkah 6 masuk kelas dojo ni. Okay, saya rasa last step dah ni. Tak ada dah kot slide saya. Okay, yang ni pun macam menarik kan, dia macam Facebook. Alright, alhamdulillah. Sudah habis. Alright, ini adalah saja je lah tunjuk gambar. Tak ada benda pun. Alright, saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada petang ni. Kalau nak tengok kelas dojo tu, insyaAllah kalau ada siri kedua nak buat ladap ke, ada perkongsian kelas dojo, I willing to ajar cikgu-cikgu to teach. Tak ada masalah. Sebab saya pun nampak kelas dojo ni adalah benda yang sangat menarik untuk diguna, untuk long term tu sangat menarik. Sebab saya Google, Mak Saleh lah, dia orang dah guna lama dah kelas dojo ni. Memang dia orang guna paperless. Guna lama dan sebab dia sangat menarik kan.
Simple. Dia orang dah guna lama. Kita je baru nak explore sebab sejak ada PDPR ni je kita rakyat Malaysia ni baru explore kelas dojo ni. Alright, saya harap okey, setakat tu saja perkongsian slide saya petang ni. Saya harap perkongsian saya pada petang ni memberi manfaat kepada semua cikgu-cikgu dalam menyediakan step by step apabila kena observe. Bukan waktu observe je, waktu-waktu biasa pun boleh je guna. Even though bersemuka pun kita boleh guna step ni. Menarik bukan? Menarik tu guna kelas dojo, okey? Maaflah kalau atas segala kekurangan cakap laju-laju ni sebab guru besar kata 15 minit je boleh share. Saya rasa dah lebih dah 15 minit saya bercakap ni. Okey, terima kasih kepada guru besar atas kesudian menjemput saya pada petang ini. Okey, saya kembali kepada moderator kita. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Farhana atas perkongsian yang sangat menarik dan juga orang kata mikrofon. Tak dengar ke? Kak T, mikrofon tidak buka. Baik. Buka. Okey, terima kasih Cikgu Farhana atas perkongsian ilmu. Dengar suara saya kan? Yang sangat bermanfaat dan juga menarik. Okey. Dan memberi inspirasi kepada saya. Dan memberi inspirasi lah kepada kita semua guru-guru yang mic memang saya buka, saya guna 2 peranti. Tak boleh dengar? Sebab saya guna 2 peranti. Saya guna mic daripada handphone. Dengar jelas. Ada kesian saya tengok. Kesian tengok panel kita yang ketiga terpinggir-pinggir. Minta maaf ya. Okey, jadi saya rasa banyak sangat ilmu yang sangat bermanfaat. Saya memang teruja lah dengan kelas dojo tu. Dia tak sama fungsi dengan Google Classroom Cikgu Farhana. Pertanyaan dari saya. Tak dengar kok. Okey, saya ada ni ada pertanyaan ni. Okey. Cikgu Farhana tak dengar. Macam mana nak tanya? Okey, ada pertanyaan tadi daripada Cikgu Asmawati. Mana Cikgu Farhana? Okey. Okey, kita buka soalan untuk yang lain-lain dulu. Cikgu Farhana boleh tanya soalan? Okey, Cikgu Farhana boleh tanya soalan? Okey, boleh ready. Ready, I'm ready. Boleh teruskan soalan? Boleh. Saya dengar dah. Tadi wire mikrofon tercabut. Boleh dengar suara saya? Dah. Okey. Soalan daripada Cikgu Asmawati juga. Dia memang banyak yang suka bertanya ni. Dengan perkongsian ilmu yang disampaikan oleh ahli panel. Dia tanya kelas dojo tu, boleh tak kalau kita nak guna masa bersemuka nanti? Ya, boleh. Sangat boleh Asmawati. Sebab apa saya kata tadi, kelas dojo kita guna di handphone juga, di Android. Nanti saya share. Cuba buka handphone sekarang, download sekarang di Android. Aplikasi, type je kelas dojo. Memang kita boleh guna waktu bersemuka. Especially untuk PBD, memang kita digalakkan guna dan juga untuk reward murid hari-hari pun memang digalakkan guna. Kalau nanti GB jangan marah kalau nampak saya guna handphone je. Masa mengajar saya pegang je handphone sebab bila budak buat kerja ke apa, bising ke, terus tolak markah. Terus bagi markah. Okey? Senang, boleh guna dalam kelas Asmawati. Download sekarang dan daftar sekarang.
Okey, maknanya kalau murid nak masuk kelas dojo tu hanya mendaftar terus je. Okey, soalan yang bagus. Murid biasanya bila saya create kelas tu, saya akan bagi link dekat murid sama ada dia nak masuk kelas dia tu guna link yang saya bagi. Nak saya share ke? Nak saya share kelas dojo ke? Lagi menarik ke saya share sekejap? Okey, saya share dekat chat tu. Alright, saya buka kelas dojo ya. Lagi nampak, bercakap tak nampak, dia kena ni. Alright, saya share kelas dojo sekejap. Okay. Nampak tak kelas dojo saya? Okey, nampak. Okay, nampak. Okay, saya back semula. Okay, back dari depan lah, sedap sikit tengok. Kalau di Android, dia lagi user friendly, dia lagi cute lah, dia lagi senang lah untuk kita tekan-tekan kan. Dia tak adalah detail macam ni tapi still the same. Okay, sama je tapi dia lagi user friendly kalau di Android. Okay, ini tadi yang depan dia tadi yang daftar yang cikgu, murid, parent tu kan, pentadbir. Okay, bila dah masuk kat sini, okay, kita daftar kelas. Let's say ni kelas saya, ni kelas saya sudah daftar dah. Apa soalan Asmawati tadi tanya? Oh, Asmawati tanya tadi boleh bersemuka kan, guna untuk bersemuka. Okay. Macam mana untuk daftar kelas tu? Apa dia? Kita kena daftar dulu lah. Kelas tu kita kena daftar. Macam mana yang create tu Okay, create kelas ni. Okay, new class, create. Daftarlah guru konon-konon. Contoh, guru Segaya. Ni guru besar ni. Guru besar nak create kelas, okay. Grade 12. Okay. Share only positive point with parent. Okay, saya tak ambil. Don't share point with parent. Saya tak nak share dengan parent lah. Konon kalau kita dah buka kelas lah. Buka kelas murid-murid tu. Biar kita sama dengan murid je. Okay. Ni add lah student. Bila add student, okay. Nak masuk seorang-seorang ataupun nak masuk by group pun boleh. Contoh. Add. Save. Okey, tengok kelas guru-guru segaya. Ada dah Puan Syarifah. Add lagi. Dia nak masuk sekumpulan pun boleh. Macam masuk inbox, okey. Oh, tak payah tengok info ni, tak payah. Copy and paste your student list. Okay, import from Excel. Kita ambil lah list nama daripada Excel tu, kita masukkan list nama semua. List nama cikgu-cikgu. Okay, kalau kelas tu ada sikit masuk seorang-seorang pun tak apa. Kalau kelas tu ramai, kita boleh import from Excel. Senang. Nanti dia akan masuk berap sekaligus. Okay. Contoh. Saya masuklah nama-nama. Okay. Kononlah murid-murid kita. Import list. Kena letak nama ayah juga. Okay, nama ayah kena letak. Macam mana explore je benda ni. Simple je. Okay, terus masuk nama. Get invites ni maksud dia kita nak ajak parent dia. Saya memang tak ajak sebab dia nak email atau nombor telefon parent. Saya malas sikit benda macam tu. Okay, dah create satu group untuk guru-guru segaya. Guru saya kena buat macam ni nanti. Okay, telur ni mewakili Cik Suria. Nanti gambar ni macam gambar budak-budak tadi lah. Dia pecah-pecah. Telur ni akan ambil masa sebulan untuk pecah. Hatchimal untuk hatch. Dia nak pecah. Telur ni kita panggil hatchimal. Telur. Dia akan menetas dalam masa sebulan. Macam mana nak bagi dia menetas? Macam contoh Asmawati. Asmawati kena masuk selalulah dalam kelas dojo ni. Bila buat kelas kena masuk. Baru telur tu menetas. Kalau tak senyap je tak pernah masuk kelas, telur tu tak akan menetas. Dalam masa sebulan tu. Kalau selalu masuk, 3 hari dia dah menetas. 4 hari menetas. Kalau dah masuk sebulan baru dia menetas. Okey, ni contoh saya buat untuk guru-guru segaya ni. Okey, kita tengok budak kelas saya senang. Okey, 5IS. Okey, saya take time sikit je. Sepatutnya ni untuk next ladap ni, saya tunjuk ni.
Okey, ini adalah untuk kelas 5 IAS. Budak-budak saya, telur dia semua dah pecah dah sebab dah lama saya guna kan. Dah lama saya guna. Okey, tengok budak kelas saya sekarang. Yusri Amu dapat markah paling tinggi sekarang 90. Okey, daripada mana ni? Daripada yang saya tulis tadi lah. Sorry, dapat Allah. Okey, tengok Ami dapat 90 markah. Dia answer correctly. Ni yang saya bagi. Cikgu boleh tambah skill. Boleh add skill. Okey, add skill nak letak apa. Bolehlah add skill kat sini. Subhanallah, I have a class now. Okey, konon. Nama murid ni. Nama murid. Nama apa kita nak bagi dia buat? J. Sekejap ya. Anak ni buat perangai. Okey, ni point dia. Okey, kita save. Dia pun masuk dalam tu. Rajin. Okey, save je lah. Okey, kalau yang ni answer correctly, attend class, helping others. Kalau kita nak edit pun boleh. Edit lah. Saya rasa yang ni nanti kalau saya buat next ladak saya boleh ajar. Saya boleh ajar lah. Kita nak edit, nak letak berapa markah. 4 markah, 3 markah. Lepas tu kita save lah. Saya tak boleh ubah sebab ini memang untuk kelas saya dah. Okay, save. Okay, yang ni positif ni kita boleh tambah apa-apa. Kalau need word. Okay. Late submitted saya tolak 1 markah. Level submit saya tolak 1 markah. Cikgu nak buat apa lagi nak tolak markah murid? Bising dalam kelas. Apa-apalah cikgu nak buat. Cikgu boleh tulis kat sini. Sangat menarik. Okey, terima kasih Cikgu Farhana atas perkongsian. Rasanya kena buat ladak. InsyaAllah saya boleh bagi ladak. Senang. Senang. Yang penting menarik. 2 jam lah untuk buat ladak. Yes, insyaAllah boleh. Kita buka pada soalan. Boleh. Pada untuk bertanyakan soalan. Anak saya dah buat perangai dah. Dah lama sangat. Kita bukakan. Lama sangat ni Mami ada kelas ni. Boleh. Apa lagi? Any question? After this. Okey, tak ada persoalan dah. Tak ada soalan dah. Ada soalan lagi tak? Okey, Ada guru-guru lain? Guru lain tak ada dah. Tak ada soalan dah. Tak ada, tak apa, aku sahabat tanya. Kita teruskan. Guru besar ada soalan cikgu? Okey, cikgu nak tanya sikit lah mengenai okey, dengar tak? Saya dengar Puan. Dengar tak? Dengar. Dengar okey. Okey, alhamdulillah satu orang kata penggunaan aplikasi yang sangat menarik. Kelas dojo ni cikgu tak pernah dengar lagi kelas dojo ni. Mungkin cikgu ni jenis out of date kot. Okey. Tapi apa yang cikgu nampak di situ sebenarnya kalau kita nak kelas dojo ni, apa yang cikgu nampak itu adalah kita kaitkan dengan ganjaran kalau berdasarkan kepada SKPMG 2 standard 4, kita boleh kaitkan dengan penghargaan yang kita berikan kepada murid-murid. Ada 4 poin berapa yang cikgu lupa dah. Jadi cikgu nampak di situ sebenarnya aplikasi dojo ni kita boleh gunakan sebab dia sebagai satu perkara yang sangat menarik untuk murid-murid dan menimbulkan satu keseronokan dan keterunjaan Okey. Jadi lepas ni boleh gunalah aplikasi dojo ni. Macam Cikgu Farhana beritahu tadi, walaupun bukan dalam PDPR, walaupun bersemuka, kita masih boleh gunakan. Dan tak apalah, nanti cikgu belajar dengan Cikgu Farhana, cikgu buat untuk cikgu-cikgu. Jadi cikgu GB boleh beri markah lah kan. Berapa, kalau GB tengok ada cikgu-cikgu yang berjalan tu, belak pokok ke apa semua, melihat persekitaran ke, jadi GB boleh beri markah lah maksudnya. Dari segi kerajinan, okey, tengoklah. Okey. Dan Cikgu Farhana, okey. Aplikasi-aplikasi yang Cikgu Farhana gunakan ini, setakat mana sejauh mana kita dapat orang kata membolehkan murid-murid itu
membolehkan murid-murid itu mengkreatifkan lagi, mengaktifkan lagi pemikiran kebat mereka. Pemikiran kebat. Ya, aplikasi yang Cikgu Farhana gunakan itu. Contohnya kalau Cikgu Farhana gunakan Dojo untuk ni kan. Contohnya kalau Cikgu Farhana gunakan Wheel of Names. Wheel of Names tu, okey, bagaimana kita boleh melihat melihat aplikasi kebat itu dalam kalangan murid-murid. Kalau untuk test soalan kebat ni, kita bagi soalan yang lebih aras tinggi sikit lah, bagi susah sikit lah. Dalam Wheel of Names pun boleh. Bila contoh let's say yang saya ajar tadi, countable and uncountable kan. Diorang dalam keadaan yang macam panik berebut-rebut nak menjawab tu. Bila tanya, okay, can you give me 10 list of uncountable? 10 list. Itu bagi diorang 10 tu banyak tu, kebat dah bagi diorang tu. Jadi dalam Wheel of Names tu kita nampak dia benda tu simple, tapi sebenarnya memang boleh selitkan unsur-unsur kebat. Suruh jawab soalan susah sikit, memang panik dia orang. Salah satu, saya tolak markah dah. Kita nampak benda tu simple tapi nampak for fun je kan, tapi sebenarnya boleh selitkan soalan kebat dalam setiap kali kelas. Okey, maksudnya aplikasi ni dapat menarik murid-murid untuk berfikir secara lebih kreatif dan kritis lah ya. Kritis, depend on soalan kita bagi. Depend on soalan Okey. Jadi cikgu rasa tak ada tahniah lah kepada Cikgu Farhana atas perbincangan yang sangat menarik. Lepas ni kita boleh buat ladap pula lah untuk Kumu Space dan juga Dojo kelas Dojo. Okey. Terima kasih. Okey, terus kembali pada Cikgu Hayati, moderator kita petang ini. Okey, terima kasih Cikgu Sarifah dan juga Cikgu Farhana. Alhamdulillah. Satu perkongsian yang sangat menarik, yang sangat hebat. Walaupun kalau guru besar tu rasa hebat dah sebab dia kata dia bukan umur muda-muda tapi kita orang hak umur aku muda kita yang lahir tahun 80-an pun rasa wow. Wow, ngaku lahir. Maknanya betapa kita ni sebenarnya rasa guna GN tu hebat dah. Kan? Tapi sebenarnya betul lah bila kita ada perkongsian ilmu macam ni baru kita tahu bahawa banyak lagi aplikasi-aplikasi yang kita boleh gunakan, yang kita boleh pelbagaikan dalam pengajaran PDPR kita bagi orang kata bukan untuk diri kita sebenarnya, tapi sebenarnya orang kata memang kita kena belajar walaupun orang kata tak banyak tapi sedikit pun kita kena belajar, kena ikuti perkembangan semasa dalam keadaan pandemik sekarang ni. Maknanya tak lari benda tu. Jadi saya harap apa yang dikongsikan oleh ahli panel kita semua tadi mendapat manfaat, yang boleh dijadikan manfaat yang sangat orang kata sangat bermanfaat demi kecemerlangan dan kemenjadian anak-anak didik kita di segaya. Dengan ini saya mohon, saya sebagai moderator pada petang ini memohon maaf jika ada kesilapan tutur kata, terover bicara sepanjang mengendalikan majlis. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okey, cikgu cakap sikit boleh tak? Cikgu cakap Okey, sikit sikit je. Okey, boleh. Silakan cikgu. Okey, lepas ini nanti untuk siri yang kedua nanti cikgu akan ambil lagi dalam 3-4 orang lagi untuk kita berkongsi seperti begini juga. Kita berkongsi lagi apa yang boleh cikgu kongsi dengan bersama dengan kita insya-Allah, dan kita tak nak benda ni berkubur begitu saja. Walaupun kita nanti bersemuka tapi kita boleh juga buat perkongsian amalan terbaik PDPC. Okey? Yang itu kita boleh laksanakan juga. Bukan sekadar kita berkongsi untuk PDPR saja, tapi banyak lagi benda yang boleh kita berkongsi dalam kelas apa semua. Banyak benda yang kita boleh berkongsi bersama dengan kawan-kawan kita untuk kita apa yang kita nak sebenarnya adalah kemenjadian murid. Itu yang paling penting. Itu keutamaan kita. Dan DB rasa sangat seronok pada petang ini sebabnya orang kata pembentangan pada petang ini sangat-sangat menarik, dan rasa macam kita rasa rugi sebab kita baru nak start kan. Rasa macam rasa rugi sangat, sepatutnya dah start lama dah sebenarnya.
Okey, tapi sebab sebelum ni GB bagi sekolah tu banyak benda yang perlu diselesaikan lagi, jadi baru berkesempatan. Okey. Tapi tak apa. Walaupun kita kata kita rasa terlambat tapi sebenarnya belum terlambat lagi, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan siri-siri yang seterusnya nanti selepas ini. Dan yang lain-lain tu mohon bersedia sebab GB akan petik-petik je nama siapa-siapa jadi kalau yang terpetik nama itu minta maaf lah jadi bersedia semua. Telegram chat je lah kita. Okey. Jadi sekali lagi tahniah kepada semua yang pada semua pembentang pada petang ini. Tahniah, memang terbaik, sangat-sangat menarik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua. Okey, terima kasih pada GB, betul apa yang GB cakap tadi. Kita tidak pernah terlambat mempelajari sesuatu ilmu ya. Walaupun kita memanglah ketinggalan tapi kita tidak pernah terlambat untuk pelajari ilmu-ilmu baru. Okey, dengan ini saya mohon undur diri. Ada lagi nak cakap? Ada ucapan lagi? Tak ada Okey, dengan ini saya mohon undur diri dan mohon maaf. Serlahkan kecemerlangan kemenjadian jati diri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ada lagi tu ada isi kehadiran tu. Kehadiran tu telah isi kehadiran tu sebab ini mohon maklum siapa dah isi kehadiran nanti nak masukkan kat mana pula tu. Okey, setakat ni baru 30 orang isi. Kan gosa potong makan dojo kan. Gosa potong makan dah isi ni, dah isi kehadiran gosa potong makan. Boleh dah. Markah. Okey, lupa tadi nak ucapkan tahniah untuk moderator kita petang ni, Cikgu Hayati. Tahniah sangat terbaik. Lepas ni alhamdulillah kita jemput pula. Bukan sebagai moderator dah, lepas ni sebagai pembentang pula. Baru nak khabar, moderator tak bentang. Selamatlah nak jadi moderator sama. Lepas ni kita jadi apa ni moderator sebagai bentang pula. Tahniah Ati, terima kasih banyak-banyak Ati, tahniah. Okey, sama-sama Cikgu. Ingat selamat dah kita. Bentang. Moderator tu tak nama pencen dah tu. Tak boleh lah.